Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wasahlan, Falisa, Sarah Samsuddin, Faris Misbah, Tok Fan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah Faisal, Hajar Rugaya Harun, Azura Aziz, Zulkarnain Ruslan, Muhammad Adib, Farlisa, dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni ya. Aisyah Iskandar, Roshu Hazlin bin Ibrahim, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Muhammad Adib, ahlan wasahlan. Afiqah Muhammad Yunus, Fadilah Abdul, Suzy Daniel, Abu Syakir, Anwar Idris, Hazwan Nazar, sahabat saya Anwar, Zikri Hamdan, Azimah, Suryati, semua yang hadir pada malam ini ya. Alhamdulillah, malam ni kita akan lihat ayat ke-52 hingga 55 dan kalau sempat 58 insya-Allah ya. Jadi bagi tuan-tuan memiliki tafsir Munir, tolong buka jilid yang ketiga, muka surat 125. Ya. Jadi tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kita sedang adakan kempen memiliki tafsir Munir sekarang ni. Bagi mereka yang memiliki tafsir Munir, mereka akan dapat hadiah sebuah buku yang sangat penting, yang sangat istimewa. Namanya Ensiklopedia Nama Mana. Ia bukan sahaja menghimpunkan pelbagai nama untuk ibu bapa, rujuk, bahkan meletakkan nama itu dalam bahasa Arab dan juga tulisan Jawi untuk memudahkan tulisan. Macam orang nama Khairul kadang-kadang ditulis Kha, Ya, Ramla, Ramlam, Ra, Lam, Khairul. Dia juga bahasa Jawi. Sebenarnya bukan begitu ejaannya tuan-tuan ya. Kalau nama orang itu Khairul Azmi sebagai contohnya. Kha, Ya, Ra, Alif, Lam, Ain, Zain, Mim. Itu nama Khairul Azmi. Kan? Nampak tak? Ada orang nama Abdul Halim, dia tulis Ain Ba Dal Waw Lam. Abdul, salah tu. Yang betul Ain Ba Dal. Kemudian Alif Lam Ha Lam Ya Mim. Macam tu kan. Jadi dalam buku ni membawa kepada kita kaedah penulisan Arab dan juga Jawi yang lebih tepat. Kemudian meletakkan pilihan nama lelaki dan perempuan. Kadang-kadang orang Melayu namakan anak dia Fairuz. Fairuz itu dalam bahasa Arab dia lebih kepada orang perempuan sebenarnya. Ya. Jadi Alauddin lelaki, tapi kalau ala fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, itu alif, itu alif yang tadi ada hamzah, bukan ain tu. Lain, beza kalau ala itu perempuan. Jadi kemudian dalam buku ini juga meletakkan senarai gabungan nama. Macam orang nama Murakab ni ada gabungan lah. Ada orang nama Aisyah Humaira contohnya. Macam dia nak eja. Yes, jadi tuan-tuan, buku ni juga membawa kisah para sahabat ilmuwan Islam, nama syurga, nama bunga, yang menjadikan pemilihan nama lebih meluas dan menarik. Dan kebanyakan nama yang disertakan ada informasi ringkas tentangnya, mengandungi lebih daripada 3,500 entry. Buku ni hanya layak diperoleh oleh mereka yang bertuah, yang mendapatkan tafsir Munir ni tuan-tuan ya. Jadi kami sediakan kempen dalam bulan Maulid Nabi SAW ini. Mahisa memiliki tafsir Munir, satu rumah satu tafsir, satu pejabat satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu musalla satu tafsir, satu masjid satu tafsir. Walaupun kita musim PKP ni, ambillah peluang kat rumah untuk membaca tafsir sama anak-anak. Ahlan wasahlan yang mulia Tengku Murni, Fahrul Azlin, Farah Wahidah Mukhtar dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Malam ni saya akan bawa kepada tuan-tuan kisah tentang bakhil. Apa makna bakhil ni? Apa kaitan bakhil? Dan masyarakat dunia memang terkenal dengan sifat bakhil kerana mereka tidak ada akhirat. Dan bakhil ini sebenarnya berasas daripada hasad. Lalu orang yang hasad ini timbullah perasaan bakhil dalam dirinya, seperti yang berlaku hasad di antara dua sepupu, orang Arab dengan orang Yahudi. Mereka sepupu sebenarnya. Kan Nabi Ibrahim AS itu datuk mereka yang paling tinggi. Mereka bertemu family tree pada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim memiliki beberapa orang isteri. Isteri yang pertama Sarah dapat anak kemudian, namanya Ishak. Dan isteri yang kemudian namanya Hajar dapat anak lebih dahulu, namanya Ismail. Ismail bapa orang Arab, Ishak adalah bapa orang Yahudi. Mereka sepupu sebenarnya, tapi kenapa timbul perasaan
hasad sesama mereka, kan tuan-tuan? Jadi itu yang kita nak belajar. Dan kita juga lihat kisah seorang manusia yang mustajab doanya, yang Nabi kata kalau kamu jumpa dengannya, mintalah istighfar daripada beliau, walaupun dia tak sempat jumpa Nabi kerana kefakirannya, dia tak mampu menyeberang negaranya untuk berjumpa dengan Nabi di Madinah yang jaraknya ribuan batu pada masa itu. Siapakah orangnya? Nabi suruh para sahabat kalau jumpa dengannya minta istighfarnya, kerana istighfar daripada beliau akan dimakbulkan oleh Allah, lekas doanya mustajab. Siapa orang itu? Nanti saya cerita dalam kuliah ni kat ujung. Bukan sekarang. Nanti kalau cerita sekarang, tuan-tuan ahlan wa sahlan wa jalan, tunggu dulu kuliah ni tuan ni. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan tak lupa di awal ni tuan-tuan, marilah sama kita gunakan produk Habatus Sauda, pesan daripada penaja. Habatus Sauda iaitu produk bernama Birkah. Birkah Habatus Sauda, yang datang dalam bentuk kapsul seperti ni, mudah untuk kita guna. Saya tunjuk pada tuan-tuan macam mana menggunakannya. Nampak ni? Ya, nampak? Bagi makan 2 pagi 2 malam macam sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air. Alhamdulillah. Kalau anak kita sesama, ambil ni satu, belah dia dan keluarkan minyaknya, masukkan dalam susunya. Kalau kita menyusukan lagi anak itu, boleh kita letak pada tempat anak ini minum susu tersebut. Mudah-mudahan hilang sesemuanya, kerana Nabi telah menyatakan bahawa Habatus Sauda ni yang telah kami kapsulkan bentuk seperti ini, rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Habatul Barakah kata Nabi, iaitu bijirin keberkatan, kebaikan, ya. Jadi tuan-tuan jangan lupa milikilah, orderlah Habatus Sauda, namanya Birkah, produk Birkah ini. Tuan-tuan dapatkan 3 botol, kami hadiah 1. Maknanya tuan-tuan beli 3 dapat 1 lagi free. 3 maknanya tuan-tuan beli 3 dapat 4. Okey, beli 3 dapat 1 lagi, jadi semua jumlah yang kami hantar adalah 4. Dan dengan miliki 3 Habatus Sauda ni, kami hadiahkan tuan-tuan buku yang bertajuk, mana pula buku ni? Buku 101 nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Buku ni karangan penulis terkenal Ustaz Adnan Fadil, yang merupakan penulis buku bestseller yang bertajuk Kenali Rasul Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis yang sama, dia menguraikan lanjut tentang sejarah Nabi kita, nama-nama Nabi kita pandu kepada Al-Quran. Ada 101 tempat yang menyentuh Nabi kita dalam Al-Quran yang menyebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Buku ni berharga RM35, kami hadiahkan bersama dengan tuan-tuan dapatkan Habatus Sauda ni. Jadi tuan-tuan, terima kasih. Baik, kita baca ayat ke-52 hingga ke-55. Kalau sempat kita masuk 56, 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibun minal mulki fa idzan la yu'tuna an-nasa naqira. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. صدق الله العظيم. Dan saya terlupa, sebenarnya dalam ayat yang kita bacakan ini akan menceritakan tentang tomahan golongan Yahudi terhadap Nabi kita SAW dengan mengatakan bahawa Muhammad itu seorang lelaki yang gilakan wanita. Seperti yang berlaku pada hari ini. Sebenarnya 1400 tahun lalu ketika turunnya ayat-ayat indah ini telah berlaku tomahan tersebut. Bagaimana cara Allah SWT menjawab untuk Nabi kita beritahu kepada kaum Yahudi? Tuan-tuan tahu tak, Nabi-Nabi Bani Israel itu memiliki isteri lebih daripada Nabi kita SAW. Memiliki wanita yang berstatus hamba lebih ramai, ratusan orang. Siapakah contoh Nabi-Nabi tersebut? Juga saya akan jelaskan sebentar lagi tuan-tuan. Jangan ke mana-mana. Ini satu jawapan yang penting untuk kita tepis fitnah yang dikemukakan oleh pihak kufar yang mengatakan bahawa Nabi kita seorang lelaki yang gilakan perempuan, budak kecil pun dia berkahwin dengannya. Jadi apakah jawapan kita sebagai orang Islam? Kita kena jawapan tuan-tuan. Apakah Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel yang memiliki isteri sampai 1000 orang? Tuan-tuan tahu tak? Ada seorang memiliki sampai 100 orang isteri. Baik, ini akan saya huraikan sebentar lagi. Tuan-tuan jangan ke mana-mana. Baik. Jadi dalam ayat yang telah kita bincangkan sebelum ini, bahawa golongan Yahudi yang datang dari Madinah berjumpa dengan pemimpin-pemimpin
Arab Quraisy selepas perang Badar, mereka datang untuk mendedahkan bahawasanya mereka bersekongkol dengan pihak musyrikin untuk menentang Nabi SAW, walaupun mereka punya perjanjian damai, perjanjian aman, perjanjian persepakatan, muafakat mempertahankan Madinah, tapi semuanya merupakan kelentong belaka, tuan-tuan, penipuan belaka. Mereka datang bertemu dengan Abu Sufyan sebagai contohnya, yang mewarisi kepimpinan di Mekah. Lalu Abu Sufyan bertanya beza antara Islam dan juga agama yang mereka anuti. Mereka mengatakan bahawa Yahudi yang sepatutnya menjawab Islam itu benar. Mereka berkata bahawa agama kamu lebih benar dan lebih baik daripada agama Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal mereka mengetahui apa yang terdapat dari sudut syariat yang pernah diutuskan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Baik. Jadi kalau kita perhatikan dalam kuliah semalam, kita dibincangkan tentang manusia tidak akan dizalimi di akhirat walaupun sekadar sebesar jerami ataupun fiber ataupun benang atau tali yang terdapat dalam korma. Semalam saya dah tunjukkan kepada tuan-tuan kan, tuan-tuan ingat kan, fatil beza dengan yang kita bincang semalam tentang nakir. Ini antara penggunaan Al-Quran kitmir yang telah kita bincangkan. Maksud perkara itu semuanya berkaitan dalam buah korma yang kita makan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan tuan-tuan, ayat yang digunakan oleh Allah SWT di sini, bahawa golongan Yahudi ini mereka disifatkan oleh Allah dalam ayat yang lalu, alam tara illadzina yu'tu nasiba minal kitab yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidakkah kau perhatikan orang yang diberi bahagian daripada Taurat, mereka percaya bahawa jibt dan juga tagut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir Mekah bahawa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang beriman. Ini telah saya uraikan dalam kuliah yang lalu, bahawa golongan Yahudi yang datang ke Mekah ini seperti Huyai bin Akhtab. Boleh tuan-tuan lihat pada tafsir Munir yang jilid ketiga ni, muka 127. Antara pemimpin-pemimpin Yahudi yang datang adalah seperti Huyai bin Akhtab, Salam bin Abi Huqala, Abu Rafi', Rabi' bin Abu Huqaiq, Abu Imara, Hauza bin Qais dan lainnya daripada Bani Nadir. Mereka datang untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin Quraisy dan menyifatkan bahawa apa yang diimani oleh golongan Quraisy itu adalah lebih benar daripada yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila dicabar oleh Abu Sufyan, kalau betul apa yang kami imani lebih baik daripada apa diimani oleh Muhammad, sila engkau sujud pada patung yang ada kat sini, iaitu Al-Jib dan juga At-Taghut. Ada setengah para ulama tafsir mengatakan bahawa Al-Jib dan juga At-Taghut ini adalah dua nama berhala yang terdapat di Mekah pada masa itu. Yang lain mengatakan bahawa maksud Jibt ini adalah pawang, dukun, tukang tenung, ahli nujum dan sebagainya yang meramalkan masa depan. Manakala Taghut itu merujuk pada syaitan. Apa saja ideologi, kata Syekh Qutb rahimahullah dalam tafsirnya fi Zilal Al-Quran, yang merujuk kepada kesesatan, ideologi ataupun kemanusiaan, manusia yang bawa kita sesat daripada millah, daripada Islam, maka semua itu dianggap sebagai taghut, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kata Al-Imam Wahab Az-Zuhaili yang tafsirnya, tafsir yang menarik ini, tafsir Munir, Al-Jibt adalah satu yang hina dan tidak ada kebaikan padanya. Yang dimaksudkan di sini adalah berhala-berhala dan segala dugaan fikiran termasuk perkara khurafat. Yang kedua, At-Taghut. Taghut merupakan masdar yang bererti perkara yang melampaui batas, membangkang. Jadi apa sahaja yang dimaksudkan oleh Allah dengan Al-Jib dengan Taghut ini, perkara-perkara yang bercanggah dengan Islam, sama ada ia ideologi ataupun manusia, kebendaan, perkara-perkara yang bersifat keduniaan yang menyebabkan seseorang beriman kepadanya, takut kepadanya lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, awasi diri kita daripada mempertuhankan Taghut dan juga Jibt. Al-Jibt seperti yang telah dijelaskan kat sini merupakan perkara yang khurafat, perkara-perkara berkaitan dengan dugaan, sangkaan dan juga kepercayaan batil. Maka Taghut ini adalah syaitan dalam kata pandangan para ulama. Jadi rumusan yang boleh kita ambil kat sini, golongan Yahudi yang datang ke Mekah sanggup apa istilah boleh kita gunakan, sanggup menolak kebenaran demi untuk mengiyakan kata-kata musyrikin demi mendapat sokongan mereka. Itulah tindakan dilakukan oleh puak Yahudi, sedangkan mereka itu merupakan orang berilmu. Mereka enggan menjadi seperti Husain bin Salam yang telah pun dimuliakan Allah, yang merupakan keturunan daripada Nabi Yusuf bin Yaqub alaihi wassalam, yang bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada datuk mereka Nabi Ibrahim. Maka Husain bin Salam sanggup meninggalkan kepentingan dunia, beriman kepada Allah SWT. Dan saya telah cerita semalam, cerita beberapa hari yang lalu,
bahawa Husain bin Salam ini disifatkan Nabi sebagai antara orang yang awal masuk syurga. Walaupun masuk Islamnya ketika Nabi berada di Madinah, ada sahabat-sahabat yang lebih awal daripadanya, tapi Husain bin Salam ini menduduki tempat yang penting di sisi Allah dan Rasulnya. Tawaduknya Husain bin Salam ini yang merupakan pemimpin Yahudi, walaupun dia punya kedudukan di mata orang Yahudi, tetapi dia sanggup meninggalkan segala kepentingan dunia itu demi untuk memilih jalan kebenaran. Jadi dikatakan bahawa Husain bin Salam ni pernah menceritakan kepada Nabi tentang mimpinya pada satu malam yang sangat indah. Kita ni kalau lihat mimpi-mimpi yang indah, kita tak digalakkan cerita dengan orang, tuan-tuan, terutamanya kalau mimpi itu jumpa dengan Nabi SAW. Lagilah kita tidak patut cerita pada orang ramai, melainkan orang-orang yang akrab dengan kita, seperti isteri, seperti kawan karib, seperti anak murid. Bolehlah kita cerita sikit-sikit, tapi kalau semua tempat kita nak cerita perkara ni, takut tuan-tuan dia jadi satu kibar, tuan-tuan, satu takabur, satu sifat menunjuk riak dan sebagainya. Maka awasi diri kita daripada tipuan dunia. Kalau seseorang itu mengatakan bahawa dia melihat satu dalam mimpi padahal dia tidak melihatnya, nanti di akhirat Allah akan taklifkan dia dengan tanggungjawab untuk menyambung dua rambut, dan memang dia tidak akan mampu melakukannya. Orang yang menipu orang lain yang mengatakan dia mendapat mimpi-mimpi tertentu, padahal ia merupakan dusta, penipuan, dan tidak akhirat hukum Allah kepada orang ini adalah dia disuruh untuk menyambung dua helai rambut, dan tidak ada siapa pun yang mampu melakukannya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kembali kita kepada ayat yang dimaksudkan kat sini. Inilah di antara kisah yang dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Husain bin Salam, Abdullah bin Salam yang kemudiannya masuk Islam dan menceritakan kepada Rasulullah mimpi yang dialaminya. Iaitulah beliau berjalan di satu padang yang luas, kiri kanannya hijau, dan kelihatan suara menyuruhnya untuk berjalan terus sehingga sampai di satu tiang, dan dia manjat tiang itu walaupun dia tidak mampu, dia sudah tua, tapi disuruh juga untuk panjat dan disupport di belakangnya, dan akhirnya dia sampai di atas tiang itu dan dipegang pada satu tali yang cukup kuat, satu al-urwatul wuthqa. Dia pegang pada satu tempat bergayut yang sangat kuat yang tidak mungkin dia akan jatuh lagi selepas itu. Maka bila dia menceritakan kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan bahawa Nabi mentakwilkan mimpinya dengan berkata, perjalanan yang lurus itu merupakan siratal mustaqim. Kemudian yang kau pegang itu merupakan al-Islam. Kemudian tali yang kau pegang di atas itu merupakan al-urwatul wuthqa. Al-urwatul wuthqa ni maknanya bai'ah engkau dengan Tuhan yang kau tidak akan lepaskan. Gembiralah engkau wahai Abdullah bin Salam bahawa engkau akan mati sebagai seorang Muslim dan mati sebagai ahli syurga. Jadi berita gembira yang telah pun disampaikan oleh Nabi SAW itu menjadi buah mulut penduduk di Madinah, dan mereka mengatakan bahawa inilah dia seorang lelaki yang telah pun digembirakan Nabi kedudukannya di akhirat dan syurga dengan ketaatan dan pengorbanannya. Tidak seperti pemimpin-pemimpin Yahudi yang lain, oleh kerana hati mereka gelap dengan keduniaan, buta terhadap kebenaran, mereka tidak mahu menerimanya. Apa nak buat, tuan-tuan? Kalau kita katakan dengan ilmu orang beriman, berapa ramai orang yang ada di barat yang memiliki macam-macam bentuk teleskop yang boleh mereka untuk melihat di langit luas sana, berapa banyak bima sakti galaksi yang ada, berapa banyak matahari yang ada. Rupanya matahari kita nak dibandingkan dengan matahari-matahari bintang-bintang yang lain jauh lebih besar. Apakah perkara-perkara yang menakjubkan itu tidak menumbuhkan iman, membuahkan iman dalam hati? Jawapannya tidak, tuan-tuan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya bukan kau yang bagi hidayah kepada mereka, Allah lah bagi hidayah. Kalau nak ikutkan pengetahuan seorang saintis tentang anatomi manusia, mengetahui tentang sistem badannya, tentulah akan membuahkan iman. Tapi tidak bagi orang yang hatinya telah pun buta dengan keduniaan dan cinta kepada kebendaan. Maka inilah dia yang dimaksudkan oleh Allah SWT kepada golongan Yahudi dan juga Nasara. Kalau mereka mengetahui, tapi mereka enggan untuk berfikir tentangnya. Tuan-tuan, kita ni sementara bila menceritakan tentang keadaan ini, janganlah kita ni terlalu kagum sangat dengan orang barat, seolah tidak ada kebaikan langsung pada orang Islam. Perkara ni kita kena betulkan tau. Ada kan kita pergi belajar di negara-negara barat, berbangga melihat kat barat semua sistem punctuality itu ini. Kemudian sekali-kali, tuan-tuan, orang-orang barat itu maju satu hal kerana memang mereka berusaha, tapi jangan lupa berapa banyak harta orang Islam yang telah mereka rampas. Berapa banyak perbendaharaan negara kita yang telah pun dibawa pulang ke negara mereka, tuan-tuan. Sampai buku-buku sejarah pun kita nak tulis kena rujuk pada mereka. Bayangkan berapa banyak penganiayaan yang telah berlaku kepada sejarah manusia, bagaimana dimanipulasikan, diubah, dipindah. Banyak kekayaan umat Islam di seluruh dunia telah pun dibawa pulang ke negara mereka, dan mereka pun maju ke hadapan.
yang kita nak banggakan sangat. Memanglah ada kebaikan, tak menafikan kebaikan-kebaikan, kelebihan ketamadunan itu. Tapi tuan-tuan tahu tak, banyak kemungkaran mereka lakukan, kejahatan mereka buat, pembunuhan, kezaliman, penindasan yang mereka lakukan kepada orang-orang yang lemah, termasuk terutamanya orang-orang Islam, di mana saja tempat mereka berada. Jadi kita ni janganlah duk kagum sangat dengan apa yang kita lihat di barat. Memang betul kemajuan yang ada, tapi kebendaan itu tak sepatutnya kita jadikan satu ikutan yang membutakan mata hati kita terhadap kebaikan-kebaikan yang daripada orang Islam. Kita berada pada zaman yang penuh dengan fitnah, tuan-tuan. Kata Syekhuna Dr. Yusuf Qaradawi dalam buku beliau yang bertajuk, buku ni saya memiliki beberapa tahun, Ad-Din wa Siyasah. Ad-Din wa Siyasah ni Dr. Yusuf Qaradawi. Saya tak pasti dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu atau belum. Agama dan juga politik. Beliau menceritakan antara poin yang menarik yang saya baca kat sini, bahawa kita ni orang Islam, bahawa kita dalam Islam ni diajar untuk ibtida'. Ibtida' ni makna buat ke bid'ah dalam bab keduniaan. Makna kena kreatif lah, ubah, pindah, tambah, buat apa-apa perkara yang boleh menyebabkan kita maju. Namanya bid'ah lah tu, ibtida' dalam bab dunia. Tapi dalam bab agama kita kena ittiba'. Ittiba' mana ikut Nabi. Kan bunyinya lebih kurang sama, tuan-tuan, jinas punya. Dalam bab akhirat kita ittiba'. Akhirat kita tak boleh ubah. Itulah yang diajar oleh Nabi SAW. Itulah jalan yang terbaik, ikut. Tapi dalam bab dunia kita bukan ittiba', kita ibtida'. Ibtida' ni makna kita buat pembaharuan. Kalau kita yang pergi sebagai contohnya belajar di Amsterdam, di Netherlands, Belanda, tengok bagaimana mereka mengoptimalkan air yang banyak sehingga daratan rendah daripada kawasan air. Kan tuan, air dimanfaatkan jadi negara subur. Mereka boleh buat macam-macam pembangunan, pertanian, kemajuan. Walaupun Belanda itu negara yang kecil, penuhnya tak ramai, tapi memiliki syarikat gergasi minyak memang yang terbesar di dunia lah sebenarnya. Kan tuan, belajarlah. Dalam bab dunia kita kena ibtida', dalam bab akhirat kena ittiba'. Ini yang masalahnya, kata Dr. Qaradawi sebahagian daripada orang Islam. Dalam bab akhirat sepatutnya dia ittiba'. Ittiba' maknanya fattabi'uni, ikut Nabi, jangan pindah-pindah, jangan ubah-ubah. Tapi dalam bab dunia ibtida' ni kerana kita buat kreativiti, kita pindah, kita ubah, kita serasikan dengan keperluan kita. Jangan kita balik pula. Yang masalahnya orang Islam ni terbalik. Dalam bab dunia dia ittiba', dia ikut je orang kafir. Apa saja orang kafir buat itu semuanya betul. Adakah begitu, tuan-tuan? Kalau orang kafir itu nak melakukan perkara haram berkaitan seksual pun, masuk je ke bilik hotelnya, di mana-mana tempat di Eropah itu, buka je pintu hotelnya, onkan saja pintu elektriknya, onkan saja kad dekat pintunya itu. Allahu Akbar. Maka TV yang ada dalam bilik pun buka, macam-macam rupa ada, tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sebab para ulama memfatwakan nak pergi ke negara-negara yang penuh dengan maksiat ini, jangan pergi seorang diri, pergilah berjemaah, pergilah dengan isteri. Kerana expose kita kepada maksiat itu memang tak boleh nak elak, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi apa yang Dr. Yusuf Qaradawi kata ini betul. Bab akhirat kita ittiba', bab dunia kita ibtida'. Ibtida' bid'ah, kita buat pembaharuan. Tapi bab akhirat jangan ibtida'. Bab dunia jangan ittiba', tapi kita terbalik. Sebahagian orang Islam terbalik. Bab akhirat dia menambah-nambah buat benda-benda yang tak suruh dia buat. Tapi bab dunia dia ikut orang barat sepenuhnya. Patutnya kita ambil, kita kena takayuf lah, kena takif lah, sesuai atau tidak dengan keadaan kita. Ni saja saya cerita pada tuan-tuan satu dapatan saya dalam kajian Syekhuna Dr. Yusuf Qaradawi dan buku beliau Ad-Din wa Siyasah. Saya rasa mungkin ada terjemahkan dalam bahasa Melayu, tuan ya. Baik, kembali kita kepada asbabun nuzul, sebab turun ayat ni. Kata almarhum Dr. Wahaba Zuhairi dalam Tafsir Munir, ada beberapa riwayat yang menyatakan tentang asbab turunnya ayat-ayat yang kita bincangkan ini. Satu daripadanya berkaitan dengan kisah Ka'bul Ashraf yang telah saya ceritakan, bahawa dia pergi ke Mekah untuk mendapat sokongan daripada musuh-musuh Rasulullah, antaranya Abu Sufyan pada masa itu, dan akhirnya dia mengesahkan apa yang dibawa oleh akidah sesat golongan musyrikin Mekah itu benar. Bahkan dia sanggup sujud kepada berhala-berhala yang terdapat di Mekah, yang sebahagian daripada ulama tafsir mengatakan berhala-berhala yang di situ antaranya namanya Al-Jibt dan juga At-Tawut. Maka dia sanggup untuk menunjukkan kepalsuan dan mengatakan kepalsuan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan kebenaran itu berpihak kepada golongan Abu Sufyan dan pengikut-pengikutnya di Mekah. Dia sanggup sembah patung berhala tersebut. Dalam riwayat yang lain, tuan-tuan, daripada Ibn Abi Hatim, daripada sanad Al-Ufi Ibn Abbas, bahawa Ahli Kitab pernah berkata,
Muhammad ini mengajar kita tentang tawaduk, Muhammad mengajar tentang wahyu, tapi bini dia ramai. Apa punya cerita ni? Soalan macam tu lah tuan-tuan. Ini kata-kata golongan Yahudi mencemooh, mencela, menghina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah turunkan ayat menyebut tentang nabi-nabi selain daripada baginda, termasuk Nabi Ibrahim pun punya ramai isteri. Bukan dua saja tuan-tuan ya, Nabi Ibrahim bukan punya dua saja, yang dua yang kita tahu, iaitu Sarah isteri pertama dan Hajar yang kedua. Selepas itu ada isteri-isteri yang lain. Ya, dan kemudian dalam riwayat daripada Al-Aufi, daripada Ibn Abi Hatim, tuan-tuan juga mengatakan bahawa Allah telah mewahyukan kepada Nabi kita untuk menjawab bahawa Nabi Daud punya orang isteri, tuan. Nabi Daud, kan? Nabi Daud punya ratusan orang isteri. Nabi Sulaiman punya ratusan orang isteri. Jadi ini adalah jawapan yang paling solid untuk kita beritahu kepada golongan Yahudi dan juga Nasara. Kalau mereka kata pula Nabi Isa itu tidak beristeri, kita tanya balik, pada bila masa kamu, kalau kamu kata kamu salib dia, kami orang beriman meyakini Allah mengangkatnya, bila usia dia diangkat? Berapa umurnya? Kalau dia kekal sampai macam Nabi kita, baginda hidup, tentu baginda pun akan berkahwin dengan beberapa orang isteri. Kita jawab kepada golongan Kristian, Nasara. Ini satu fakta, tuan-tuan. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, bila kita lihat dalam penjelasan dikemukakan oleh para ulama tafsir, jadi Allah Taala menjelaskan kat sini, Allah menolak anggapan mereka bahawa golongan Yahudi dan Nasara ini memuji dan memuja di mereka sini, mengatakan mereka nahnu abnaullahi wa ahibba'u, yang telah kita bincang pada kuliah lalu. Mereka menganggap bahawa mereka itu suci. Bahkan di kalangan mereka datang bertemu dengan Nabi SAW, bahawa anak-anak mereka yang masih mentah dan berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apa pendapat kamu tentang anak-anak kami? Nabi menjawab, anak-anak ini tidak ada dosa. Jawab mereka, kami pun tak ada dosa wahai Muhammad. Kalau kami berdosa, kami akan pergi ke tempat sekian-sekian, kami akan sembelih binatang, dan kami pun minta keampunan daripada Allah. Allah mesti ampuni kami, kerana kami ni orang terpilih wahai Muhammad. Kami bukan orang Arab. Ini kebencian terhadap orang Arab ni, tuan-tuan, walaupun mereka berasal daripada keturunan yang sama, iaitu Nabi Ibrahim. Ini namanya adalah bakhil terhadap kebenaran yang telah kita bincangkan, bahawa golongan Yahudi tidak mahu menerangkan kebenaran, mereka menyembunyikannya. Ini dipanggil bakhil. Bakhil ni ada banyak, tuan-tuan. Ada bakhil untuk beri harta, ada bakhil untuk beri ilmu. Sahabat-sahabat yang bekerja kat Jepun tahulah, kan, orang Jepun ni suka mengajar. Kalau dia mengajar seorang tak faham-faham, nanti letak tangannya kat kepala, faham tak? Ni guna otak ni. Tapi kawan-kawan Jepun yang belajar kat Jepun ni bercerita, orang Jepun ni mereka mabuk juga. Ada hari-hari mereka mabuk, ada sambutan tu mereka mabuk. Waktu mereka mabuk tu, mereka akan kata kepada kita, kepada orang-orang asing, orang Melayu ni contohnya, atau mana orang datang belajar kat negara mereka lah, mereka bukakan rahsia sebenarnya mana boleh kami ajar kamu semua. Nampak tak? Apa maksud dia, tuan? Dia ajar kita benda, dia buat kerjasama dengan kita untuk majukan syarikat kereta. Dia bagi tak buat enjin pada kita, tuan-tuan agak. Dia ajar tak buat enjin? Tak, tuan-tuan, dia tak ajar. Kalau dia ajar habis lah. Kita boleh buat sebaik mereka, dan akhirnya kita pun tak import mereka. Jadi ada tak sifat kedekut kat situ? Tuan-tuan jawab saya, boleh ada tak sifat kedekut kat situ? Ada. Memang semua ada sifat kedekut menyampaikan ilmu, ialah kerana mereka orang pandai. Kalau kita pergi belajar buat kek, bayar mahal-mahal kat hotel, tuan-tuan ingat semua benda diajar kepada tuan-tuan ke? Benar pepatah Melayu kata, mak itu, nenek itu mengajar kepada anaknya cara buat sambal belacan, dia kurangkan sikit supaya anaknya tak buat sama hebat macam dia, betul tak? Lawak je cakap ni. Nanti yang mak pula ajar pula pada cucu, pada anaknya pula, cucu pada nenek, dia kurangkan lagi. Jadi itu sebab kita rasa, kenapa kita makan sambal belacan kat rumah nenek sedap, kat rumah mak pun sedap, isteri kita buat sedap juga, kita tak ada nak kata tak sedap. Tapi menunjukkan bahawa ada penyembunyian kat situ, tuan-tuan. Betul tak, tuan-tuan? Perempuan juga jawab, Fauzia Ismail ada. Ada Mazrul Ibrahim ada juga. Tak baik macam tu tau, ajarlah anak sepenuhnya. Zul Ikhwan. Ya, jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, orang Jepun akan berkata kepada anak-anak muridnya datang pada negara asing itu waktu dia mabuk, sebenarnya kami mana boleh ajar kamu semua. Tuan-tuan, ada kedekut, tuan-tuan. Memang ada kedekut itu. Kadang-kadang kita pengalaman kereta rosak kita pakai lebih 10 tahun lah. Kita pergi sini tak boleh repair, pergi situ pun tak tahu juga apa masalah ni, kenapa keluar bling-bling kat dia punya meter, apa masalah ni. Kita pun jumpalah seorang yang disifatkan pakar kereta itu. Kita pergi,
Dia pun repair sikit lebih kurang, dia ketuk, dia ubah, hilang tanda yang menyala di bahagian meter itu. Dia pun charge kita RM500. RM500? Engkau ketuk-ketuk macam tu pun RM500? Tuan-tuan, cuba tuan-tuan ketuk. Dia jawab pada kita lah, memanglah saya ketuk, tapi ketuk saya bukan sebenarnya ketuk tau. Ketuk ini kerana saya telah bekerja membaiki kereta ni lebih 30 tahun. Itulah ilmu yang saya dapat. Tak mudah untuk kamu dapat. Kamu cari dalam buku mana engineering pun kamu tak akan jumpa. Jadi tuan-tuan ni boleh kat sekalian, memanglah ini namanya ilmu yang berasaskan pengalaman. Kalau ada ilmu dengan pengalaman lagi bagus. Ada orang ada pengalaman saja, mungkin belum tentu betul, tapi ada orang ilmu dan pengalaman. Jadi adalah kos-kos tertentu. Macam pengalaman kami, ada mesin rosak. Untuk cetak buku, kita panggil ramailah orang yang expert untuk betul mesin daripada Jerman ni, Heidelberg namanya. Panggil orang datang, panggil mesin tua tuan-tuan, 40 tahun umurnya, tapi bergaya lagi dah tuan-tuan. Macam kereta Mercedes lah, umurnya panjang. Orang tengok makin klasik, makin hebat. Maka panggil orang untuk repair pun tak jumpa apa masalah ni, kat mana, kat board, kat situ, kat sini. Datang seorang paling pakar, dia tengok, dia betul skru, dia suruh kita keluar sekejap lah. Kita pun tak perasan, tak larang nak tunggu lama. Betul, boleh pula. Dia pun charge best lah tuan-tuan, 4 angka lah, apa lagi. Kalau kita nak beli yang baru lebih mahal, ilmu terpaksa lah kita recognize orang itu. Ni namanya bakhil juga. Tuan-tuan. Jadi jangan kita merendahkan orang yang ada kemampuan tertentu. Betul, practice make perfect, kata Basswood Farm. Betul tuan-tuan ya. Jadi bukan kedekut, tapi itu kerana pengalaman campur dengan ilmu, campur dengan pengorbanan, campur dengan panjangnya masa praktis, barulah dapat perfection dalam satu benda yang kita buat. Jadi kita kena hargai kelebihan daripada orang lah. Itu bukan maksud bab kedekut, itu memang kelebihan yang Allah beri kepada seorang. Wala tabkhasun nas asya'ahum. Jangan kamu merendah-rendahkan apa yang diberi oleh Allah kepada seseorang itu. Saya turunkan semua ilmu untuk anak-anak ustaz. Nanti tak ikhlas, kata Haji Zainul. Tahniah, ni saya gurau je, bukan betul. Pada masak suruh sepeda dari mak, air tangan mak. Ya, betul-betul, saya setuju sangat. Kadang ustaz malawak boleh tahan juga. Apa ayat Jadi balik kepada kedekut ni tadi, ada macam-macam bentuk kedekut. Kata pengarang tafsir yang terkemuka Al-Bahrul Muhit, bahawa kedekut dalam ilmu, kedekut dalam pengalaman, kedekut dalam kebenaran, kedekut dalam kelebihan-kelebihan tertentu. Ada kedekut ini yang memang dibenarkan. Ada macam orang berniaga tadi, memang pengalaman itu dibina puluhan tahun untuk didapat satu kemahiran. Tentulah tak sama dengan orang yang baru belajar dan terus nak dapat. Nanti dia ingkar, nanti dia takabur. Maka memang layaklah seorang lawyer yang telah praktis 40 tahun, munculnya saja di mahkamah, duduk saja dia, hakim terus justify kes itu menang kepada kliennya. Kerana tentulah seorang lawyer yang telah praktis 40 tahun itu jujur dalam pelayanan dia, tak merosakkan reputasi dia. Tambahan pula kalau dia orang soleh, terkenal kan. Biasalah tu tuan-tuan. Begitu juga seorang doktor dengan pengalamannya, ilmunya, penglibatannya dalam berbagai sudut, tentulah kosnya mahal daripada doktor biasa. Kita tak menafikan. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada orang tentu dengan ketekunannya. Baik. Kemudian Allah menceritakan kepada kita juga tentang ketamakan mereka terhadap kerajaan akhirat. Jadi orang Yahudi ini, mereka, ayat ini maksud yang tersirat di sebalik ayat ini ingin menceritakan kepada kita bahawa golongan Yahudi ini, kerajaan mereka tidak akan kekal. Kerajaan mereka akan diambil oleh orang Islam. Walaupun pada ini kita nampak ketuanan mereka, kedaulatan mereka, kehebatan mereka, kekayaan mereka. Sebutlah mana-mana orang terkaya di dunia, billionaire yang ada, super billionaire yang ada di dunia, semua di kalangan mereka. Tapi semua itu akan luput tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi ayat ini memberikan jaminan kepada kita bahawa si kafir ini, Yahudi ini terutamanya sifatnya sangat kedekut. Dia kedekut, segala-galanya dia kedekut. Kedekut ilmu, kedekut itu, kedekut ini. Itu sebab dalam ayat yang kita lihat di sini, apa yang Allah nyatakan, naqira. Semalam saya dah jelaskan, am lahum nasibun minal mulki fa idza la yu'tuna an-nasa naqira. Naqir ini ada dua makna yang dikemukakan oleh para ulama tafsir. Contohnya tafsir Al-Kasyaf oleh Imam Az-Zamakhsyari. Naqira ni berarti satu adalah lekuk ataupun titik pada belakang biji kurma. Semalam saya tunjuk kepada tuan-tuan kan. Ya, ada fatil, ada ketmir, ada naqir kat situ. Maknanya satu kawasan yang sangat kecil pada kulit kurma yang tidak terpandang langsung. Kita tak perasan langsung tempat itu. Daerah kecil di lubang.
macam lubang jarum kat situ. Semua biji korma ada. Saya dah tunjuk pada tuan-tuan semalam. Nanti saya tunjuk lagi. Pandangan kedua mengatakan bahawa nakir datang perkataan nakara. Nakara maknanya mematuk. Bayangkan seekor burung pipit kita makan dekat restoran. Kita mungkin ada nasi-nasi yang jatuh ke bawah, anak kita makan. Kejap lagi datang sang pipit. Kita pun tengok apalah pipit ni makan, kecil je mulut dia. Apa dia makan, kita pun tak nampak. Halusnya dia punya paruh. Jadi nak ceritakan, kata para ulama, isti'arah kat situ bagi menunjukkan kecil sekalipun seperti itu, Yahudi tidak akan beri pada kamu. Ibaratnya tuan-tuan, orang pada ini kedekutnya dalam berniaga RM1, usaha RM1, 10 sen pun dia tak akan turunkan tuan-tuan. Kenapa? Kerana dia tidak mahu rugi. Padahal 10 sen tu apa banyak nak kumpulkan sampai jadi jutawan, tapi bagi dia penting 10 sen tu pun kena selamatkan. Beginilah keadaan orang-orang Yahudi yang disebut oleh Allah SWT, dan mereka yang mengikuti cara, tindakan, plan of action orang Yahudi yang berfikir demikian tuan-tuan. Mereka tidak akan mudah memberi kepada orang, walaupun jumlah itu kecil, ibarat macam apa yang dipatuk oleh burung pun dia tak akan bagi, ataupun sebesar satu lubang yang ada pada biji kurma yang halus yang kita tak perasan, yang kita buka, perhatikan, observe, baru kita nampak, pun dia tidak akan bagikan kepada sesiapa. Ini sifat orang Yahudi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Kemudian am yahsuruna nasa ala ma atahum min fadli atahumullahu min fadli faqad atayna ala Ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahu mulkan azima. Atau mereka itu merasa hasad terhadap manusia di atas apa yang diberikan oleh Allah daripada kelebihannya. Kelebihan maksud kat sini ada dua. Kelebihan yang pertama berarti kelebihan menjadi nabi. Itu pandangan kebanyakan para ulama tafsir. Fadlun ini berarti kelebihan. Jadi kelebihan apa? Kelebihan pada Nabi kita SAW. Kerana Yahudi tidak boleh menerima hakikat penutupan sekalian risalah dan juga nubuah itu berlaku pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan seorang keturunan Arab. Mengapa bukan dari keturunan Bani Israel? Ini soalan yang sering ditanya oleh puak Yahudi. Walaupun mereka tahu kedatangan Nabi akhir zaman itu akan berlaku di tempat yang banyak pohon korma, dan mereka pun migrate beramai-ramai ke Madinah. Tapi apabila mengetahui kedatangan Nabi itu dari kalangan bangsa Arab, mereka menentang habis-habisan. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua seperti yang saya jelaskan tadi, bahawa golongan Yahudi ini bertanya-tanya, mempersoalkan, menghina Nabi kita SAW memiliki 9 orang isteri. Tuan-tuan ingat tak nama isteri Nabi SAW? Ingat tak? Itu saya janji pada tuan-tuan kan, bagi tuan-tuan yang dapat buat peta minda yang menarik, saya nak bagi hadiah. Hadiah ni adalah buku Tuan Guru Al-Fadil, Sahibul Fadilah, Datuk Seri YB kita, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Ya, buku beliau bertajuk A to Z tentang tasawuf. Jadi sesiapa yang dapat buat peta minda pada kuliah kita ni, saya nak bagi hadiah. Dan kita akan terbitkan buku ni tuan-tuan, insya-Allah. Kita akan terbitkan peta minda dalam kuliah ini sampaikan ni. Ramai orang yang buat peta minda. Bagi tuan-tuan yang belum join Telegram Sahabat Ustaz Hazan, tolong join bersama-sama. Ada banyak perkongsian kat situ. Ya, doa-doa, nota-nota. Bagi boleh tuan-tuan join di Telegram Sahabat Ustaz Hazan. Nampaknya Facebook, nampaknya WhatsApp group Sahabat Ustaz Hazan dah penuh. Ya, jadi tuan-tuan boleh request untuk join Telegram Sahabat Ustaz Hazan. Tolong masukkan yang ada kat sini, cijah-cijah yang telah masuk, Zuraida Abdul Aziz, Niza, ya, Fairuz Misbah, tolong masukkan link Telegram Sahabat Ustaz Hazan. Siapa yang dapat buat peta minda tu, saya nak bagi hadiah buku tulisan Sahibul Fadilah, Datuk Seri YB kita, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri tentang tasawuf. Jadi golongan Yahudi ni berkata, Muhammad bercerita tentang tasawuf, bercerita tentang tawaduk, bercerita tentang negara akhirat, tapi mengapa dia disibukkan dengan bini-bininya? Ni orang Yahudi melabelkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu Allah SWT mewahyukan kepada Nabi kita untuk menjawab bahawa sebenarnya Nabi-Nabi di kalangan kamu memiliki isteri yang lebih ramai. Nabi Muhammad SAW berkata bahawa kita dapat lihat pada tafsir Munir muka surat 132, juga dinyatakan oleh para ulama tafsir, contohnya macam Syekh Rashid Ridha, Syekh Sayyid Rashid Ridha dalam tafsir beliau yang terkemuka itu Tafsir Manar, menjawab tomahan golongan Yahudi ini bahawasanya Nabi Daud, Nabi Sulaiman antaranya, bahawa Nabi Sulaiman memiliki 1000 orang isteri. Nabi Sulaiman memiliki 1000 orang isteri. 300 merupakan perempuan merdeka, sedangkan 700 merupakan hamba sahaya.
Nabi Daud pula, ayah Nabi Sulaiman, memiliki 100 orang isteri. Lalu Nabi bertanya kepada puak Yahudi yang memusuhi baginda, mengatakan baginda ni gilakan orang perempuan. Maka Nabi menjawab kepada mereka, bertanya kepada mereka, menjawab Tuhan mereka dengan mengatakan, mana lebih ramai, 9 orang ke, 100 orang ke, 1000 orang? Allahu Akbar. Kamu beriman kepada Allah kan? Kalau kamu tak beriman pada aku pun tak mengapalah, kamu beriman pada Allah. Allah menyuruh Nabi-Nya untuk berkahwin 1000 orang, dan Allah menyuruh Nabi Daud untuk berkahwin 100 orang. Kamu nak lawan Allah ke? Pada Nabi kamu boleh pula kamu diam. Tapi pada aku yang dibenarkan oleh Allah, yang memiliki dunia ini isi kandungnya, yang kamu pun beriman dengannya, kamu mengatakan bahawa Tuhan kamu adalah Allah. Allah yang beri kepada aku, bukan kau yang beri kepada aku. Maka tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, dalam hidup ini kita umpama datang ke dunia seperti mana kita datang ke rumah seseorang. Bila kita datang ke rumah seseorang, orang tu punya kelainan taste daripada kita, mungkin keretanya, warna rumahnya, susunan perabotnya, janganlah kita persoalkan. Yang kita persoalkan buat apa? Nanti dia halau kita keluar. Yang kamu sibuk-sibuk rumah saya ni pasal apa? Kenapa rumah ni warna kuning? Kenapa pintunya warna coklat? Kenapa tingkapnya? Kenapa langsirnya? Orang kata, kau ni banyak cakap lah, kau belah lah sini. Macam tu kan tuan-tuan. Jadi apa hak kita nak persoalkan pemberian oleh Tuhan untuk Nabi-Nabinya? Kerana ia merupakan kelebihan-kelebihan yang diberikan olehnya. Ini pandangan kedua yang juga masyhur disebut oleh para ulama tafsir. Contohnya Imam Qurtubi, Imam Tabari, Imam Baghawi, Al-Imam Masyuti. Disebut juga dalam Tafsir Munir ini, dikumpulkan pandangan para ulama yang menginformasikan kepada kita bahawasanya inilah pertikaian yang timbul oleh orang-orang Yahudi mempersoalkan. Satu, fadlun itu berarti nubuwah, risalah. Mereka mempertikaikan kenapa kenabian dan juga perutusan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada mereka. Itu makna fadlun. Fadlun yang kedua, mereka merujuk kenapa Nabi Muhammad ini diberi kelebihan, keistimewaan kahwin lebih daripada kami. Beberapa orang isteri, 9 orang isteri. Kenapa? Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi-Nya untuk menjawab tuhman itu dengan memberikan contoh daripada kalangan mereka sendiri. Nabi-Nabi mereka juga memiliki malahan lebih daripada itu. Mengapa mereka tidak persoalkan? Bila mereka diberitahu perkara ini, mereka tahu itu sudah kebenaran, mereka pun terdiam dan mereka pun tidak mampu untuk mempersoalkan apa lagi. Tuan-tuan, seperti yang telah saya jelaskan, kedekut dan juga bakhil yang daripada Yahudi ini berpunca daripada rasa dengki sebenarnya. Kata Imam Ghazali, merupakan satu punca daripada perasaan dengki. Kerana mereka dengki kepada Nabi, kenapa pula diberi kenabian itu kepada Rasulullah SAW, kepada orang Arab? Usahakan jauh lah tuan-tuan, jauh. Bila daripada Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad, berapa keturunan, memanglah jauh. Kadang-kadang di kalangan kita yang punya adik-beradik, punya hubungan sepupu, sepapat pun kadang-kadang rasa dengki ada tuan-tuan. Jangan nafikan, ada. Kerana mungkin anak pakcik kita, anak pak long kita, anak pak ngah kita, anak mak muda kita, anak-anaknya lebih berjaya daripada kita. Mereka semua jadi PhD, jadi orang hebat-hebat, belajar luar negara. Tentu ada perasaan macam inferiority complex kan tuan-tuan. Senang mati, kadang-kadang meluat pun ada. Yalah, mereka bila balik berdedai-dedai dengan kereta-kereta mewah, anak-anaknya pula keturunan bijak-bijak. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu dekat tu, ini kan boleh jauh. Maka jangan kita nafikan kebencian dan juga hasad yang berlaku ni tuan-tuan. Dan saya janji kepada tuan-tuan di awal tadi untuk menceritakan seorang lelaki yang mustajab doanya. Siapakah orangnya? Cerita semalam pun tak habis lagi Cerita apa semalam tu? Orang dengki pada Abu Hanifah. Lalu berjumpa dengan Abu Ja'far Mansur, yang merupakan seorang raja yang terkemuka dengan sifat safah. Safah ni makna memang kaki tumpahkan darah, pantang ada benda bercanggah saja dengan kehendaknya dipancungnya orang itu. Maka Abu Hanifah yang merupakan ulama hebat ini dijemput datang ke istana untuk bincang beberapa isu, kena dengar pandangan daripadanya. Inilah lazimnya ahli politik yang dulu tuan-tuan. Mereka ikhlas mendapatkan pandangan daripada ulama-ulama yang ada, mendengar. Mudah-mudahan dari politik yang ada pada ini pun janganlah kesampingkan orang-orang ilmuwan orang-orang berilmu, walaupun orang berilmu pada ini taklah tinggi ilmunya macam Abu Hanifah. Zaman berubah menuju ke penghujung, orang berilmu yang ada kalangan kita ambil, dapatkan nasihat, dengar dengan jujur, beri peluangnya. Ketika orang tu cakap, kita pun sibuk, apa ustaz main telefon. Allahu Akbar. Ustaz-ustaz datang jumpa pun terasa tak penting aku punya, aku nak bagi kau pandangan, aku pandangan sisi tak penting, tak apalah, nak macam mana. Tuan Jadi kita jadi pemimpin dengar pandangan daripada orang-orang bawahan macam lah. Seperti yang saya sebutkan tadi, Abu Ja'far Mansur yang terkemuka dengan sifat safahnya,
pembunuhnya itu, dia menjemput Abu Hanifah datang, dan di sisinya ada seorang ulama yang sangat akrab dengannya, namanya Abul Abbas At-Tusi. Beliau ni sangat benci kepada Abu Hanifah. Saya dah jelaskan semalam, kalangan ustaz-ustaz pun ada kadang-kadang perasaan tidak suka. Biasalah, suka tak suka ni kita bukan boleh paksa, tuan ya. Maka Abul Abbas At-Tusi tak suka kepada Abu Hanifah. Lalu dia cuba untuk menjerat Abu Hanifah dengan persoalan maut, soalan cepu mas. Dia kata, wahai imam yang mulia, dipuji tu. Dia tahu Abu Hanifah lebih alim dan lebih hebat kedudukan daripadanya di sisi mata manusia. Beliau rapat dengan raja. Nanti kita kata perkataan lain tak tepat pula, tuan-tuan ya. Tak apalah, tak payah ulas apa. Maka Abu Abbas berkata kepada Abu Hanifah, wahai imam yang mulia, bagaimana pendapatmu kalau raja memerintahkan saya untuk bunuh seseorang? Apakah saya ikut ataupun saya tunggu? Saya tunggu dan tangguh. Maka Abu Hanifah, kalau dia jawab ya, maknanya dia tidak menjadi seorang qadhi yang amanah. Kalau dia jawab tidak, kemungkinan dia pun kena pancung nak Abu Ja'far Mansur. Maka dijawab dengan tenang, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh hikmah. Dia berkata jawapannya, wahai Abu Abbas, orang alim, lihat apakah kata-kata Amirul Mukminin itu menepati al-haq, kebenaran yang Allah bawakan, ataupun bercanggah. Nampak tuan-tuan, jawapannya penuh keikhlasan, Allah pelihara dia tuan-tuan. Balillah yuzaki man yasha, Allah jaga orang yang ikhlas untuk agamanya. Ini cerita tentang Yahudi tadi yang mengatakan dirinya hebat, dia patut mendapat pujian. Sebenarnya kita tak perlu puji diri kita pun. Allah yang puji diri kita, Allah yang tinggikan seorang, Allah yang muliakan seorang, Allah yang menghina seseorang. Kita nampak seseorang itu turun dari jawatan atau diberhentikan daripada jawatan, kita nampak orang lain menyiksa. Tak, sebenarnya Allah yang menyingkirkannya kerana dia tidak layak. Allah gantikan orang lain untuk yang lebih layak. Itulah prinsip dalam dunia. Kamu naik, kamu turun, dunia tetap berputar. Jangan menyangkakan kamu tiada, ekonomi terhenti, orang jadi susah. Jangan fikir gitu. Itu sifat Firaun yang kita kena jauhi. Jadi balik pada cerita Abu Hanifah ni tadi, maka Abu Hanifah menjawab dengan tenang tapi penuh hikmah dan tegas. Lihatlah suruhan raja itu, apakah ia serasi dengan kehendak Allah ataupun tidak. Jawapan itu tuan-tuan memang mengikat Abu Abbas untuk tidak bertanya lagi. Kerana kalau ditanya lebih, nanti dia pula nampak bodoh tuan-tuan. Maka akhirnya Abu Ja'far Mansur, khalifah yang sangat bengis dan ganas itu, mendengar, dia pun suka. Bagusnya orang alim ini. Abu Hanifah ni tuan-tuan adalah seorang yang mempunyai firasat, kasyaf. Saya nak cerita ni tak sempat dah tuan-tuan, dekat pukul 10 lah. Nak cerita yang pertama tadi, cerita lelaki yang mustajab doanya, yang ikhlas, kan, yang didengki oleh sepupunya sendiri. Kerana inilah yang kita bincangkan tadi, bakhil. Mungkin dia tengok orang lebih, dia rasa hasad, kemudian hasad ni tukar jadi bakhil, jadi terdekut pentingkan diri, kata Imam Ghazali. Dan saya juga nak cerita tentang Abu Hanifah ni punya firasat yang tepat. Dia berkata perkara itu berlaku 10 tahun selepas itu, kebenaran berlaku dalam apa yang dia kata. Macam Al-Imam Abdul Rahman As-Sa'di, seorang ulama tafsir yang terkemuka, pengarang tafsir antara yang terkemuka, namanya Aisyarut Tafasir. Beliau berkata, nanti di hujung zaman, dia berkata ni 60 tahun lalu tuan-tuan, 60 tahun lalu. Dia kata bahawa nanti akhir zaman orang semua boleh cakap, guna satu alatan, orang di timur di barat semua boleh tahu dan boleh lihat gambar. Ini handphone tuan-tuan, dia cakap 70-80 tahun lalu dia cakap tuan. Allah beri kepadanya satu firasat, kasyaf yang hebat. Saya nak cerita Imam Abu Hanifah ni, tapi tangguhlah malam esok tuan ni. Abu Hanifah ni mempunyai firasat. Tadi cerita dia berjaya mengikat Abul Abbas At-Tusi yang ingin menzaliminya, ingin mengenakannya dalam majlis raja itu. Tapi jawapannya mengenakan balik Abul Abbas At-Tusi. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah melihara para walinya. Wallahu yatawalla salihin. Allah akan jaga orang-orang yang salih itu. Baik tuan-tuan, cukup setakat dulu. Terima kasih kerana kehadiran tuan-tuan. Walaupun saya tak dapat menyempurnakan sampai ayat 58 yang saya janjikan. InsyaAllah malam esok kita akan sambung lagi tuan-tuan. Malam esok saya nak cerita tentang firasat Abu Hanifah. Saya nak cerita tentang mengapakah Allah sebut kulit digantikan kulit, apa sebabnya kulit, sedangkan melakukan dosa itulah dosa oleh anggota-anggota lain. Ini ayat yang ke-56 dan seterusnya ayat ke-57 berkaitan dengan
ganjaran bagi orang beriman. Ya Allah, janjikan untuk mereka memperoleh nikmat yang sangat besar. Dan saya juga akan cerita malam esok tentang seorang yang mustajab doanya, makbul doanya. Nabi suruh siapa yang bertemu dengannya supaya mendapatkan doanya. Siapakah insan itu? Nampaknya tak dapat cover pada malam ni. Kita sambung malam esok. Boleh? Sabarudi Lawe. Cikgu, apa khabar cikgu? Orang sabar. Tersekat-sekat. Lain cikgu yang slow agaknya. Ya, jadi tuan-tuan, jangan lupa dapatkan birkah Habatus Sauda yang kami hasilkan di Telaga Biru, yang telah pun diproses dalam bentuk minyak yang mudah untuk dinikmati seperti ini tuan-tuan. Kalau kita makan yang minyak itu mungkin susah, atau biji ni mungkin susah nak istiqamah. Yang ni kita boleh makan. Saya makan lagi tuan-tuan, saya makan banyak Habatus Sauda ni, alhamdulillah. InsyaAllah boleh mengelakkan sesama, mengelakkan flu, mengelakkan COVID, insyaAllah dengan izin Allah. Kerana Nabi menjanjikan yang menggunakannya selamat dari semua penyakit melainkan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kunyah ya. Minum air. Bismillah. Baiklah tuan-tuan, kita menggunakan produk kesihatan berasaskan apa yang Nabi sebutkan. Habatus Sauda birkah. Tuan-tuan beli 3, kami hadiahkan 1. Di samping itu tuan-tuan akan dapat sebuah buku yang bertajuk Satu-Satu Nama-Nama Nabi yang Sangat Indah, berharga RM35. Bagilah baca dalam bulan Maulid ni, mengenali Nabi kita SAW seindah nama-nama yang Allah sebut dalam Quran. Dan Allah minjamkan untuk baginda sifat-sifat daripada zatnya yang agung bagi menunjukkan kemuliaan Nabi kita SAW. Rafa'na laka zikrak. Kita menentang apa yang dilakukan puak kafir, menghina Nabi kita SAW. Dan bersama kita kena educate anak-anak kita untuk mengenali Nabi SAW. Bacalah buku ni. Hanya tuan-tuan perolehi bila membeli birkah Habatus Sauda. Jangan lupa tuan-tuan boleh WhatsApp di nombor di bawah. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat dan dapat memberi rawatan kepada orang-orang sakit keliling kita. Ada orang bertanya, kalau kena kanser boleh rawat ke? Tuan-tuan, makanlah ubat yang doktor beritahu, kerana doktor ni merupakan orang yang khabir, yang bijak, yang alim dalam bidang tersebut. Dan bersama gunakanlah Habatus Sauda yang kami telah proses seperti ini. Mudah-mudahan ada rawatan padanya sesuai dengan janji Nabi kita SAW. Dalam esok pun saya akan tunjuk sebuah buku bertajuk Indahnya Pemakanan Buatan Islam, kajian daripada sepasukan ahli-ahli pemakanan, saintis yang ada di negara kita dan juga negara jiran tentang keperluan makanan Habatus Sauda. Saya akan bacakan dapatan jurnal tersebut pada malam esok, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan. Sekian, jumpa lagi. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa lam na'lam, wa na'udzubika min syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa la na'lam. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من نار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم ما قضيت لنا من أمر فجعل عاقبته خيرا. Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan yang dekat ataupun yang jauh, yang kami tahu ataupun kami tak tahu. Kami mohon kepadamu segala kebaikan di pohon Nabi Muhammad SAW, yang dekat ataupun yang jauh, yang Nabi minta perlindungan daripadanya. Kami mohon perlindungan kepadamu daripada apa yang dimohon perlindungan kepadanya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, kami mohon kepadamu syurga dan apa-apa yang mendekat kami kepadanya. Kami mohon perlindungan kepadamu daripada neraka dan apa-apa jua yang mendekat kami kepadanya, sama ada perbuatan, perkataan ataupun akidah, i'tiqad. Ya Allah, ya Allah, apa jua perkara yang kau tetapkan untuk kami, jadikanlah di ujungnya kebaikan, keberkatan dan juga mendekatkan diri kami kepadamu, wahai Tuhan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, beri pada kami kebaikan dunia, beri kami kebaikan akhirat, jadilah kami neraka jahanam. Wahai Tuhan kami, jadikanlah pasangan kami, keturunan kami, penyejuk mata kami mandang, jadikan kami pemimpin kepada orang bertakwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Marilah sama kita baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok. Kenang saya dan doa tuan-tuan. Terima kasih Ruhaya Safawi. Terima kasih Zahra Ismail. Terima kasih Hasfani Ahmad Taufan. Dah dapat Hasfani?
Akhwat Sauda Birkah, Zinaris, Sauda Nisa Nur Hasanah. Dah dapat hadiah ke Nisa Nur Hasanah? Tolong jawab. Dah sampai ke hadiah yang diutuskan? Fatin Ami, ya, Cija, Hajarul Gaya Harun, Normala Bujang. Ingat ya, siapa yang buat poster menarik tu boleh hantar di sini ataupun di Telegram sahabat Ustaz Azan. Nanti ada penilaian yang nak dibuat dan nak diberi hadiah. Kita nak tengok siapa yang paling kreatif buat ibtida' tadi yang kita belajar ibtida'. Siapa yang dapat buat mind map yang menarik untuk kuliah tafsir kita. Nora Yunus, Sarah Mattaha, Wan Mazwana, saya Nisa Nur Hasanah dah terima. Alhamdulillah. Terima kasih Nisa Hasanah. Terima kasih Nisa Nur Hasanah. Barakallahu fiik. Fatin Ami tak datang malam ni. Husni Aziz, Iman Wan Sabaria, Hajar Khairul Nisa, insyaAllah kenang kami dengan doa, insyaAllah. Puan Hajar jangan lupa kami juga Siti Marwani, Ratana Rawi, Zam Sa'ari, Al-Zarina. Baik, dah jam 10. Terima kasih, jumpa lagi esok. Muhammad Saiful Nizam, Nurida Muhammad, Cik Mazru'ah Ibrahim, Tini Rahayu. Terima kasih semua. Fida MG. Terima kasih, kenang saya dan doa tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.